آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن استعين بنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita awali dengan risalah tauhid muka surat 40 ya. Yani dalil qudrat. Empat sifat sekali dibawa di sini lah. Sebab peringkat susunan bab ni diletak pada perkara ketiga dalam kitab kita ni, iaitu membentangkan dalil-dalil kepada sifat 20. Itu yang dah kita ikuti sebahagian daripadanya. Jadi kata musannif, yang ketujuh dalil qudrat, yang ke-8 dalil iradah, yang ke-9 dalil ilmu, dan yang ke-10 dalil hayat. Dia bawa 4 sifat sekali. Contoh sebab dia punya hubung rangkaian sifat 4 ini, iaitu dekat sekali dengan persoalan sifat yang memberikan makna kepada kita, yakni ma'ani. Dalil qudrat yang ke-8 dalil iradat, yang ke-9 dalil ilmu, yang ke-10 dalil hayat, hidup, yakni bagi Allah Ta'ala, iaitu jika tidak ada satu daripada 4 sifat tersebut, nescaya tidak ada suatu daripada segala yang baru. Maksudnya tidak ada lah alam ini. Salah satu daripada sifat ni tak ada. Jangan kata 4-4. Kalau tidak ada salah satu sifat ini kepada Tuhan, ataupun Tuhan tidak bersifat dengan sifat yang demikian, maka tentulah tidak ada kita sekarang ini. Makhluk yang baru ini tidak akan wujud. Ya, ini memberi dalil bahawasanya adanya sifat-sifat ini dengan dalil adanya kita sebagai makhluk yang telah pun dijadikan. Itu maksudnya. Jadi sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Sifatnya. Jadi bila kita bersembahyang ni, ni kita kaitkan dengan kita punya ibadat ni, uluhiyah ni. Bila kita bersembahyang, maknanya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sembah adalah wajhullah, wajah Allah. Yang kita sembah adalah wajhullah, wajah Allah. Wajah Allah itu dapat kita lihat dalam bila kita bertawajuh kepada wajah Allah itu, artinya kita melihat bekasan daripada sifat-sifat Allah yang 4 tadi. Bekasan daripada 4 sifat yang tadilah.
Ya, antaranya bekasan sifat qudrat, adanya maqdur, yakni makhluk. Sifat iradat, ya, sifat iradat. Adanya sifat iradat itu yang membawa erti adanya maurud, yakni sifat yang dikehendaki oleh Allah. Jadi makhluk ni kita sendiri. Dan apabila sudah ada dengan dalil yang mana Allah menjadikan dengan kudratnya bekasan sifat kudrat dapat kita lihat, khususan pada diri kita lah, kita sendiri, fi anfusikum afala tubsirun. Al-Quran kata, pada diri kamu punya tanda-tanda untuk kamu melihat kepada kewujudan Allah. Ya, ini artinya bila kita melihat kepada keadaan wajah Allah, yang kata wajah di sini adalah sifat-sifat yang empat tadi ini mendahirkan wajahnya dalam bekasan, yakni makhluk. Antaranya kita sendiri yang boleh berdiri, boleh rukuk, boleh sujud, boleh baca dan boleh melaksanakan ibadat daripada awal hingga akhir ini adalah merupakan sebahagian daripada wajah Allah. Ya, yakni Allah yang menjadikan apa yang jadi perbuatan kita ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah menjadikan amalan kamu. Jelas. Jadi maknanya bila kita sembah Allah, kita kena faham, kita kena reti dan kita kena hayati bahawa empat sifat inilah, ya, yang menzahirkan perbuatan dan amalan kita. Jadi zahirnya perbuatan amalan kita itu adalah merupakan sebagai wajhullah. Jadi kita bertawajuh. Sebab itu bila kita baca doa kita akan sebut dengan tawajuh. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Nampak ya? Maknanya kita bertawajuh kepada wajah Allah. Wajah Allah di sini adalah bekasan daripada empat sifat tadi. Yang sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu dan sifat hayat. Jadi kita nampak Allah melalui sifat-sifatnya. Kita nampak Allah melalui bekasan wajahnya. Kita nampak Allah melalui perbuatan-perbuatan kita sendiri yang dizahirkan kepada kita adalah daripada Allah. Nampak Boleh begitu? Baru jadi betul. Barulah kita ada tempat, ada sembah. Yang kita sembah itu betul. Ya. Tapi kalau tidak faham macam ni, kita tidak kuasai ilmu ini, kita tidak ada akidah ini, apa yang kita sembah? Masalah tu lah. Masalah besar. Maka itu dia kata tadi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah artinya karena kamu melihat bekasan Allah, melihat wajah Allah yang ada pada makhluk, yang ada pada diri kamu sendiri. Ya, nampak tak ya? Ini artinya. Seolah-olah kamu melihat Allah, iaitu seolah-olah kerana kamu dapat melihat wajah Allah yang zahir pada perbuatan kamu, hasil daripada sifat Allah yang empat yang wajib kita imani, iaitu sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu dan sifat hayat. Nampak? Cantik ya? Itu paling penting tu. Sebab tu ulama, semua kitab-kitab tauhid, semua ulama-ulama yang menyusun kitab tauhid sebab 20 ni akan membawa bab ni pada satu keadaan yang sama. Kita buka kitab-kitab tauhid sifat 20, kita akan jumpa rumusan yang sama. Ya. Kita ubah. Itulah dia punya kelebihan yang kita faham baik. Jadi kata musannif, ya, mustahil kerana sudah ada demikian sabitlah Tuhan itu bersifat qudrat, iradah dan ilmu hayat. Maka itu dia kata bila kita dah lihat kalau dinafikan salah satu daripada empat sifat ini daripada Allah, ataupun menafikan Allah tidak ada salah satu daripada sifat yang empat tadi, maka tentulah tidak akan ada alam atau makhluk ataupun yang baru ni. Yang demikian itu mustahil. Kerana kita telah ada dan kita wujud, dan itu beri erti bahawasanya Allah wujud secara nafsiyah, bukan sujud secara kita. Ya, itu faham. Sebab kita sebutkan wujud Allah itu adalah wujud nafsiyah. Itu baru kita faham balik apa erti wujud nafsiyah tu. Ya. Wujud nafsiyah itu apa erti dia? Maka dia letakkan sifat wujud sebagai sifat pertama, ulama namakan dia sebagai sifat nafsiyah. Kenapa sifat nafsiyah? Kerana dia tidak ada, dia mempunyai empat sifat ini antaranya dapat kita lihat bekasan daripada empat sifat yang disebut sebagai tadi ya. Baik. Sanya dihimpunkan empat sifat itu dengan satu dalil akli. Ya. Kerana bersuatu yang lazim atas nafinya, iaitu tidak ada suatu daripada alam.
Dengan artinya secara lazimnya kalau kita tolak salah satu daripada empat sifat tadi ini, empat sifat tadi memang dia berganding. Bukan saling perlu memerlu, bukan begitu kerja kita betul lah ya. Kita nak pakai jari, kita perlu tapak tangan, kita perlu lengan, kita perlu tangan, kita perlu siku, banyak protokol untuk mensabitkan kegunaan atau pengguna jari, betul tak ya. Allah bukan macam tu. Jadi Allah secara lazimnya dimaklum secara akal yang sempurna. Tentulah bila kita nak buat satu perkara, kita ada kuasa nak buat satu perkara, mesti kena ada kehendak, betul tak? Kalau kita berkuasa untuk melakukan sesuatu, ya, orang yang ada ilmu tentang pertukangan, dia nak buat kursi meja, itu artinya dia ada kuasa untuk melakukan, untuk buat kerja kursi meja ni. Dia kena ada kehendak kan. Kalau tak ada kehendak, dia tak buat. Mesti ada kehendak. Itu kita faham dulu tu. Jadi bila ada kuasa, mesti kena ada kehendak. Sebab tu dia bawa kehendak sifat kedua. Ganding dia tu. Dia punya urutan, dia bukan ganding, urutan dia. Jadi bila dia katakan Allah berkuasa, dia nak buat apa pun, maka disebut fa'alun lima yurid. Dalam Quran sebut ya. Fa'alun lima yurid. Dalam surah Al-Buruj ada sebut ya. Di mana Allah SWT secara jelasnya Allah adalah pencipta. Fa'il. Ya, fa'alun maknanya Tuhan yang mencipta jadi dengan kehendak. Dalam Yasin pun kita lihat innama amruhu iza arada. Nampak? Ya. Hanya saja setiap urusan apabila Allah menghendaki. Kalau dia tak hendak, tak buat. Sebab itu kena ada kehendak. Itu dia faham. Sebab itu ulama gandingkan. Sifat kudrat, dia kena ikut urutannya dengan sifat iradat. Tak boleh kudrat saja. Dia mesti ada iradat. Ya? Kita nak pegang mesti dengan dua jari. Tak boleh pegang dengan satu jari. Betul tak? Dua jari. Sebab tu di dalam hadis menyebut, Inna quluba bani adama min usbu'ain min asabi'ir rahman. Ya, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jari. Dia berada jari-jari Allah. Nampak? Ya? Hadis tadi hadis mutasyabihah. Sebab dia bunyi jari. Ya, nanti kita tajsimkan Allah pula, mengatakan Allah macam kita. Jari di sini adalah ibarat memberi faham kepada kita suatu istilah yang dikiaskan. Ya, dia adalah majaz akli mengikut dalam dalam perbahasan balaghah Arab ni. Jadi maknanya dia disebut sebagai jari ini memberi erti kuasa dan kehendak. Seperti kita nak buat kerja apa, kita kena pakai dua jari. Paling-paling kurang kita nak pegang satu benda dengan dua jari. Mana boleh dengan satu jari? Nampak tak ya? Kita kena pegang dengan dua jari. Ya. Ya. Ibu jari ni kita umpamakan kuasa. Telunjuk ni kita umpamakan kehendak. Nampak tak? Ya. Bila berganding dua-dua ni, apabila kedua-dua ini bergerak, barulah dapat kita istilahkan sebagai memegang. Macam tu jugalah Allah. Nabi, sebab tu Nabi sebut hadis tu, dia guna jari. Ya, jari. Allah, semuanya hati anak Adam berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Maknanya hati anak Adam ni dipegang kuasa dan kehendak Allah, ya, membolak-balikkan hati kita. Ya, sebab tu kita doa, Nabi pun doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu kita minta tu ya. Itu faham yang kita nak faham di sini lah. Maka tuan ulama mengatakan di sini kenapa dirangkaikan kudrat iradat. Bila sudah kudrat iradat pula, kita dapat melihat bekasan daripada sifat kudrat iradat ini wujudnya alam. Alam yang kita lihat tadi ini, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farja'in basara hal tara min futur. Ada sebut dalam tabarakalladzi ya. Juz tabarak. Ya. Jadi maknanya disebut sini bahwasanya yang mana Allah telah jadi bekasan yang kita dapat lihat alam jagat raya yang kita dapat lihat ini, atau alam jagat maya yang kita tak dapat lihat, hanya kita tahu wujudnya. Kedua-dua alam ini
dijadikan oleh Allah SWT sempurna, teratur. Nampak tak? Paling sempurna, teratur, tidak ada cacat. Allah sendiri sebut, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maka kamu tidak akan dapat melihat sebarang kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Nampak tak? Maknanya semua Tuhan buat perfect, betul. Jadi kita akan hukum apa? Pada akal kita. Hukum pada akal kita. Bahawa yang kita jadi itu tentu berilmu. Nampak tak? Itu datang ilmu nombor 3 lah. Itu dia bersifat nombor 3 nombor tu. Nampak ya? Ya. Kenyataan dapat dilihat, alam jagat raya ini begitu berjalan, begitu rapi. Ya. Matahari daripada dulu sampai sekarang duk macam tu juga, beredar pada tempat paksi yang sama, ya, pada perjalanan tempoh masa yang sama, ya, tak berubah. Maknanya yang kita jadi wujud, yang kita jadi berkuasa, yang kita jadi berkehendak, yang kita jadi juga berilmu. Itu dia, nampak tak? Kalau sudah ada 3 sifat ini, jelas kita akan hukum lagi pada akal kita bahawa dia adalah yang maha hidup. Dia tidak binasa kerana dia yang menjadikan, dia yang membinasakan. Nampak tak? Maka jelas dia hidup. Maka itu datang 4 sifat ni sekali. Ulama membentangkan 4 sifat ni sekali. Qudrat, iradah, ilmu, hayat. Nampak? Nampak ya? Jadi kita guna 4 sifat inilah sebagai dalil mengukuhkan pegangan kita untuk menghasilkan ihsan dalam diri kita, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Jadi kena macam tu, ya. Fa ilam takun tara, zat Allah memang kamu tak boleh melihat. Zat Allah yang nafsiyah, zat Allah yang hakiki memang kamu tak. Sebab tu fa illam, lam tu memang sama sekali kamu tak boleh melihat zat Allah. Kalau macam kita lah. Sebab dia nafsiyah. Nafsiyah artinya tidak ada tubuh, tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Nampak tak? Wujudnya adalah wujud nafsiyah kerana tidak ada perhubungan dengan segala yang baru seperti bentuk, rupa, ya, ruang, keadaan, suasana, sifat, tidak ada. Itu nafsiyah. Jadi nak mengukuhkan nafsiyah tadi, ulama kata, nafsiyah lagi apa? Kenapa nafsiyah? Tidak ada awalan. Maknanya dia tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak ada akhir, tidak mati. Maka datang salbiah lagi. Baqa, dia kekal. Maka datang salbiah lagi. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Datang salbiah lagi. Qiyamuhu bi nafsihi. Dia buat sendiri semua. Tak payah pakai orang, tak payah pakai alat, tak payah pakai bantu, tak payah pakai sokongan, tak payah pakai pelan, tak payah pakai perbicaraan, tidak payah pakai mesyuarah, tidak payah pakai syarikah. Nampaklah? Kerana dia buat sendiri, dengan dia sendiri. Kerana yang wujud dia, yang lain tidak wujud. Macam mana yang lain boleh bantu dia? Yang wujud dia saja yang wujud. Yang lain tidak wujud. Jadi yang lain tidak wujud, macam mana orang nak bantu dia? Mana dia perlu bantuan? Kalau ada zat lain yang wujud, selain daripada dia, mungkin dia minta bantuan. Kalau minta bantuan, dia bukan Tuhan. Sudah kalah. Nampak tu ikut mana? Ini burhan dia panggil. Hujjatul burhani. Ya, satu hujah yang dibawa secara gambaran. Supaya kita dapat membentuk dan kita dapat memutuskan satu pegangan pada akidah kita. Dan kita dapat hukum pada akal kita. Secara hukum wajibnya Allah tu. Ya, bersifat dengan sifat yang demikian. Itu di antara kita nak faham tu. Ini hubung kait antara sifat-sifat yang kita faham. Baik. Kemudian kata musannif lagi, ya. Maka jalan lazim pada kudrat bahwasanya apabila ternapi ia nescaya sabit lawannya iaitu lemah. Kalau tidak ada sifat kudrat kepada Allah, sah Tuhan lemah. Boleh kata Tuhan lemah. Habis. Memang tidak ada Tuhan lemah. Kerana alam langit ini memang tegar, berdiri, segar, ditakbir oleh Allah. Ya, ini beri erti bahawa Allah tidak lemah. Maka itu dia kukuh lagi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia bawa 2 sifat dia lagi. Tidak ada keberatan bagi Allah untuk mentadbir kedua-duanya langit dan bumi.
Wa huwal ali. Dia adalah bersifat dengan ali, yang paling tinggi sekali. Tinggi dalam penciptaan, tinggi dalam pembinaan, tinggi dalam pembuatan. Nampak tak? Itu makna tinggi tu. Ya? Kerana tidak ada lain, mana-mana arkitek ke engineer ke mana-mana kontraktor ya, yang berganding dengan dia, tidak. Sebab tu sebut al-ali. Wa huwal ali. Kalau sudah ali, al-azim, maka dia adalah yang teragung. Itulah yang teragung sekali antara semua ya. Semua yang wujud secara wujud khayali, wujud akli, wujud kharaji, wujud hissi, semuanya wujud itu masih berada di bawah satu wujud yang al-azim, Allah Subhanahu wa taala. Cantik ya. Kita faham yang tu. Gini kita kena ada kekuasaan ilmu ketuhanan tu, kita kena bekal, kena ada sampai macam tu tuan-tuan. Sebab kita akan balik kepada Allah dan kita inginkan ibadah kita tadi ini ternilai dan makbul. Baik. Sambung lagi. Ketika itu tidak ada sesuatu daripada alam. Kalau sekiranya tidak ada kudrat, Allah pula lemah, sah, tidak ada alam. Dan jalan lazim pada iradat pula, bahawasanya apabila ternapi ia, kalau dinapi sifat iradat, nescaya sabit lawannya, iaitu maknanya tiada ada kehendak apabila sabit, tidak ada kehendak. Maknanya mungkin kalau tidak ada kehendak, dia akan jadi apa? Lawan dia tu. Kita tidak berkehendak lah. Tidak berkehendak tu macam mana? Mungkin lalai, mungkin lupa, mungkin tergagah, mungkin dipaksa. Nampak tak? Apa-apa juga kalau buat dengan lupa, memang tak betul. Apa-apa juga buat dengan tergagah, memang tak betul. Apa-apa juga kita buat dengan lalai, memang tak betul. Betul? Orang lalai masak lauk, jadi apa? Orang lalai potong baju, jadi apa? Itu artinya kehendak. Kehendak ni bila kita sebut kehendak, kita kena sebut apa dia yang bermotif kehendak tu, yang bersifat seperti kehendak. Ya, menafikan kehendak, nampak? Ni bukan buat sungguh-sungguh ni, makna kita bukan kehendak, kerana dipaksa. Ya? Bila orang paksa tu, buat lebih kurang. Kerana dia buat paksa, nampak tadi, ya. Dia buat dengan benci, lagi tak kena. Ya, dengan benci dia buat kerja tu. Aku cukup benci lah kerja ni, tapi dah tergagah nak kena buat juga. Macam mana buat habis? Ya. Atau buat dengan lalai, dengan duk lengah, dengan lalai, dengan alpa, dengan lupa buat kerja, mestilah tak berjalan dengan sempurna. Nampak tak? Dia kena kembali dia kena buat dengan 3. Apa perkara kita buat sempurna pun kena dengan 3. Ya, sudah nah. Dengan 3. Pertama kita kena buat dengan mim. Kedua kita buat dengan sin. Nampak tak? Nah. Yang ketiga kita buat dengan ain. Benda tu berjalan elok. Ba sin ain. Bas'un Arab kata. Nah. Bas'un. Ini satu formula ajalah untuk kita nak simpan. Pertama kita buat dengan, kita mula dengan mim. Mim kita buat dengan mahabbah. Apa benda pun buat dengan sayang. Baru jadi betul. Ya? Pertama buat dengan kasih sayang. Tidak. Apa benda pun jadi elok. Kedua buat dengan sin. Sejahtera. Salamah dia panggil. Salamah. Yang ketiga dengan ain. Ilmu. 3 gabungan huruf ini memberi erti. Pertama dengan mahabbah, kedua dengan sin salamah, ketiga dengan ilmu. Inilah ada pada bismillah. Ba sin mim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Faham? Ya. Ba bi kana ma kana bi yakun, merujuk kepada si pencipta itu adalah Tuhan yang maha hakim lagi maha alim. Nampak tak? Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu, mengadakan sesuatu, bakal boleh mengadakan sesuatu dan akan boleh mengadakan tiap-tiap sesuatu dengan dengan sin. Iaitu dengan salamah, sejahtera. Tuhan buat semua sejahtera. Kerana Allah adalah as-salam. Sebab tu yang Tuhan buat semuanya dengan salam. Tuhan nak kita kenal yang bernama salam. Maka Allah turunkan agama kita bernama Islam. Nampak? Kita dinamakan Muslim. Faham?
Ya. Kemudian turun lagi. Allah buat semua dengan mim, mahabbah, dengan sayang, dengan salam, dan Allah buat dengan almu. Almu tu ba, belakang tu, ya. Bi kana makana bi yakun ma yakun. Itu artinya ba. Artinya Allah buat sesuatu dengan sesuatu, dia dengan dia, boleh ada sesuatu, bakal ada sesuatu, boleh ada sesuatu, dan boleh dibuat sesuatu yang dia nak buat. Nampak tak? Itu artinya ba. Pada penghujung, fungsi ba yang ada pada awal bismillah. Itu penting baik. Sambung, sajalah kita kait juga sikit-sikit dulu. Semua tu kita nak kena biar faham betul Baik. Dan kata musannif lagi, itu iradat lazim iradat bahwasanya Allah Nabi saya sabit lawan iaitu dengan makna tiada ada kehendak. Dan apabila sabit lawannya dengan makna ini, saya ternapi kudrat. Kalau dah iradat tak ada, kudrat pun tak ada. Nampak dah? Kalau ditolak, dinafi bahawa Allah tidak bersifat dengan iradah, tentu juga akan ternafi sifat kudrat. Nampak tak? Itu dah. Kerana bahwasanya kudrat adalah cawangan daripada iradat. Cawangan. Maknanya dia dilazimkan. Itu bahasa yang betul. Sebagai satu luzum, satu kelaziman. Kudrat, dia kena dilazimkan dengan iradat. Lazim, lazim yang kita sebut. Pada pandangan akal. Dan apabila ternapi kudrat, ni turun tarik kaki, belakang tu. Kaki turun tarik, jangan menghadap ke burung, tak baik. Menghadap kiblat. Baca kitab baca hadis. Kalau tak ada alim pun kita tak boleh menghadap kiblat. Jangan nunduk kaki menghadap kiblat. Dalam masjid jangan menghadap. Even di mana-mana pun lah. Kita jangan menghadap kaki kepada kiblat. Tak boleh. Bukan dalam masjid saja, di rumah kita sendiri pun. Tak boleh Tak boleh. Dia ada penyakit tu. Dia boleh hinggap satu penyakit. Satu penyakit boleh hinggap kepada kita. Dia akan ganggu ingatan kita. Nampak tak? Dia ada hubung kait dengan penyakit lunatik, dia panggil. Tu saya nak teruk tu. Ganggu siapa? Nak pergi sihat, takut sakit. Di mana-mana pun, keadaan mana pun, kita jangan tunjuk kaki menghadap kiblat. Saya di Mekah, orang Arab macam teruk. Nampak tak? Kita bagi alasan dengan dia, beritahu dengan dia. Nampak tak? Sebab dia hubung kait dengan lunatik. Lunatik ni dengan bulan. Dia ada kena mengenal bulan tu. Nampak tu kalau kita perhati bulan tu, perjalanan bulan sendiri pun, dia akan ikut perjalanan kiblat tu. Bulan tu. Sebab dia ikut matahari. Wal qamara qaddarna Yasin sebut kan. Asy-syamsu tajri mustaqarribul dzalika taqdir azizul alim, ikut matahari. Dia turun. Itu lunatik. Orang kena penyakit lunatik ni, dia akan kesan dia pada tanggal 15. Bila 15 bulan akan ada lah dia punya, akan berlaku kepelikan dalam pemikiran. Nampak? Itu penyakit yang paling berat tu. Kita tak nampak. Itu kata begitu ulama. Saya cari pasal apa? Tak boleh menghadap kiblat. Saya tanya. Sampai jumpa. Kita tegah orang, kita tak boleh habaq pasal apa? Kacau lah. Dia tanya pasal apa? Kita nak habaq, tak boleh lah. Tak boleh. Kita kena habaq. Tu kesan dia. Tambah-tambah majlis ilmu lagi tak boleh lah. Menghadap. Majlis ilmu ni macam kita menghadap kaki kepada Rasulullah. Nampak majlis ilmu, majlis Rasulullah. Itu paling penting. Sajalah, insyaAllah tegur tu tegur sayang. Bukan tegur mesti, tegur sayang. Sayanglah nanti hang jadi lagu ni. Itu antara baiklah tuan-tuan saja. Semua tu ilmu juga tu. Perlu. Perlu ilmu. Kita perlu tahu benda ni. Baik. Sambung lagi insyaAllah. Jadi dikatakan di sini kudrat, bahwasanya kudrat cawangan daripada iradat dan pandangan akal. Dan apabila ternapi kudrat saya sabit lawannya terlemah, ketika itu tidaklah ada sesuatu daripada alam ini. Dan jalan lazim pada ilmu pula. Bahwasanya apabila ternapi ilmu, dan saya sabit lawannya iaitu jahil. Dan apabila sabit lawannya, saya ternapi iradat kerana tiada diterima akal iradat dengan tiada ilmu. Dan apabila ternapi iradat, saya nafi
sabit lawannya maka apabila sabit lawannya saya ternafi kudrat, demikian sabit lawannya iaitu lemah, pada ketika itu tidak ada sesuatu daripada alam. Habis. Sebab tu dia punya rangkaian, cawangan tu penting. Bila kita sebut kudrat, dia lazimnya kena ada iradah. Bila kata iradah, lazimnya dihukum berilmu. Bila kata ilmu, lazimnya Tuhan itu hidup. Itulah sebab tu ulama rangkaikan 4 sifat ni dalam satu dalil. Ya, yang kita baca dalam kitab kita ni, tentang buka semua kitab kita tauhid yang besar-besar, kitab Aqidatun Najin, kitab Durrus Samin, Jawharatus Saniyah, ya. Itu kitab tauhid lah, ya. Yang besar-besar tu semua akan bawa macam ni. Jadi kitab risalah tauhid yang kita baca ni pun diambil daripada sana lah. Dia syuting daripada kitab-kitab yang besar tadi ini, jadi untuk kita dapat pengajian. Itulah, insyaAllah itulah. Dan jalan lazim pada hayat. Ya, bahwasanya apabila ternapi, ya nescaya ternapi kudrat, iradat, ilmu habis. Kalau kata Tuhan hayat ni, kita mati. Lawan hayat ni al-maut, mati. Kata Tuhan mati habis. Itu yang kita tadi kan. Ada dulu kita ada satu buku kan. Buku ditulis oleh Kasih Ahmad tu. Tuhan telah mati. Nama buku. Ben tak baca buku. Ada simpan tak? Siapa ada simpan buku? Kasih Ahmad tulis. Dia tulis pada tahun 70-an tu. Tahun 70-an dia tulis. Bukan bau, ya, lama lah. Tuhan telah mati. Tuhan telah mati dia, buku. Ya, tunggu pun cap. Allah rahmat Tuhan Abdul Rahman cap. Ini komunis Melayu. Ya. Itu Kasih Ahmad. Sebab dia tulis Tuhan telah mati ni, artinya maksudnya dalam pembawaan dia tu bukanlah kata Allah tu mati, ya. Maknanya bila kita dah tak guna akal, bila kita tidak guna akal dalam urusan sosial ni, ya. Sebenarnya dia sosialis kan. Dia bawa istilah sosialis ni, dia lebih kepada menyamaratakan manusia pada semua keadaan, ya. Dia bawa dalil-dalil lah, ya. Dalil-dalil kata pentingnya sosialis ni dalam masyarakat manusia, ya. Bila dia bawa begitu, jadi dia istilahkanlah seolah-olah macam kalau kita tak pakai konsep sosialis Islami yang ditunjuk oleh Islam tadi, seolah-olah macam Tuhan tu mati. Itulah maksudnya, bukan kata Tuhan tu mati, ya. Sama lah kalau sudah hilang dasar sosialis dalam masyarakat, maka seolah-olah macam Tuhan mati. Tak Tuhan. Dia kaitkan kita punya urusan sosialis itu dengan ketuhanan. Ini Kasih Ahmad punya pemikiran. Wallahu a'lam. Kalau ada buku tu tuan-tuan baca lah insya-Allah, ya. Baik. Jadi makanya yang ditekan di sinilah lazim hayat, bahwasanya apabila ternapi sifat hayat maka Tuhan tu matilah. Ini artinya, ya, ternapi sifat yang ketiga itu saya sabit lawan lemah, ya. Maka jahil kata tadi ini, maka ketika itu tidaklah ada sesuatu daripada alam. Wallahu a'lam. Ya. Dan dalil akli daripada sifat kudrat iaitu nahnu qaddarna bainakumul maut. Itu dalil dalam surah Al-Waqi'ah disebut. Ya. Kitalah yang berkuasa menetapkan mati di antara kamu. Kata Allah, ya, nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah, kata Allah, ya, kamilah yang berkuasa menetapkan mati di antara kamu. Sedangkan kami tak mati lah. Maknanya kata kami hidup. Ya. Dan dalil bagi sifat iradat, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ya. Ini ayat dia masuk dalam majaz akli. Ayat-ayat ni masuk dalam kumpulan majaz akli. Pun jadi. Jadi maknanya Allah yang bagi jadi. Yang bagi jadi itu Allah, bukan kun yang bagi, bukan kun fayakun bagi jadi. Faham ya?
Macam ayat lagi kata kan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu macam clear ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Quran kepadanya, maka bertambah iman dia. Iman kerana tambah kerana baca Al-Quran dah. Takkan baca Al-Quran tambah iman pun dah. Bukan? Itu dah. Itu artinya sandaran, disandarkan. Sebab dalil-dalil petunjuk dan hidayah datang daripada Al-Quran. Sifat Al-Quran adalah Al-Huda. Itu sifat Al-Quran. Ya, sifat Al-Quran adalah Al-Huda. Itu sifat Al-Quran ya. Zat Al-Quran adalah madlul khitab ya, madlul khitab sebagai sesuatu yang disampaikan langsung daripada Allah. Seolah-olah Allah bercakap dengan kita. Ya. Huda dia punya petunjuk Al-Quran itu, sifat Al-Quran adalah Al-Huda. Sebab itu hudan lil muttaqin. Al-Quran sebut nampak tak? Faham ya? Ini yang ada dalam Al-Quran ni kita kena faham lah. Dan bab tadabbur ini kita kena kuasai ilmu-ilmu ni lah ya, ilmu qiraah, ilmu balaghah ya, Arab tu kita kena kuasai dengan baik, baru kita boleh faham ayat-ayat ini. Dalam Al-Baqarah saja ada 35 ayat-ayat majaz akli. Dalam Al-Baqarah saja ada 35 ayat-ayat majaz akli. Itu dia tu. Semuanya ini berarti masuk ayat ni lah. Innama amruhu iza arad syai'an. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya sahaja pekerjaan Allah Taala apabila kehendaki ia akan suatu, berkata ia kepadanya jadi, engkau maka jadilah ia menurut bagaimana dikehendakinya. Nampak? Allah bagi jadi itu dengan sebab apa? Itu katanya, berkata Ibnu Rifa'ah yang Maharamain yang dipegang oleh Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Ya. Dia kata itu adalah sifat takwin. Ada kaun di sini. Kaun ya. Ada sebut kaun kan? Inama amru iza rus'ain ayakun kun fayakun tu. Kaun. Kaun tu adalah sifat takwin. Sifat takwin ni satu sifat mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari baru. Mengikut Abu Mansur Maturidi qadim. Ada dua-dua ulama ni ada sedikit perbahasan ya. Takwin ni maknanya sifat yang Allah wujudkan sifat itu secara bukan hakikat dia bersifat demikian. Contohnya Ar-Raziqu, memberi rezeki. Wajib ke Allah memberi rezeki kita? Ya. Pasal Allah yang datang dulu, bukan kita Allah datang kemudian. Allah buat kita, dia buat kita, dia miliki kita, dia kuasai kita, dia punya suka nak bagi rezeki ke tak? Dia tak. Dia boleh buat kita tanpa bagi rezeki, dia buat malaikat. Malaikat tak mati, semua malaikat tak mati. Kekal sampai hari penghabisan kiamat, takdir kita semua kena mati. Nampak tak? Barulah malaikat dimatikan. Tu, dalam sepanjang hidup hayat malaikat ni, tak ada makan, tak ada minum. Tu. Tuhan nak kata, Tuhan tak bagi rezeki apa? Tuhan tak bagi rezeki makan, rezeki minum, rezeki syahwat, tak bagi. Hidup. Nampak tak? Jemaah ini tidak wajib. Jadi Allah mengadakan satu sifat yang bagi dirinya, dia adakan satu sifat. Kalau semata-mata kerana nak mentahirkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada makhluk dia, maka ada sifat Razak. Bila ada sifat Razak, Allah bagi rezeki kat kita. Satu lagi sifat Musawwir. Contoh boleh lihat dalam surah Hasyr ayat penghabis ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. 3 itu sifat takwin. Khaliqul bari'ul musawwir. 3 itu sifat takwin. Bukan sifat yang hakiki pada Allah lah. Allah tidak ada sifat tidak hakiki dengan sifat itu. Hakikinya sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu betul. Itu sebab subutiyah, sabit dengan Tuhan. Sebab juga sifat subutiyah. Nampak tak? Ya. Yang kata 3 sifat tadi, Khaliq, dia tak wajib buat. Khaliq tu pencipta, penjadi. Ya. Tuhan tak wajib buat. Asal pun Allah saja, bukan ada makhluk, bukan ada alam. Ya. Jadi Allah buat kita pasal apa? Kuntu khanzan makhfiyan. Aku ni satu perbendaharaan yang tersembunyi, orang tak nampak.
Jadi aku buat hamba-hamba aku supaya hamba aku boleh kenal aku. Itu ya. Jadi Allah buat kita ni untuk kenal dia. Sebab tu kalau tak ngaji ilmu ni derhaka kita kepada Allah. Nampak? Itu hadis kursi tu. Aku perbendaharaan tersembunyi. Siapa yang tak kenal? Aku tersembunyi. Satu perbendaharaan khazin. Satu khazin yang tersembunyi. Nampak? Khazin khafiyin. Satu khazanah yang tersembunyi. Jadi aku buat makhluk ni supaya dia dapat mengenal aku. Nampaklah. Aku bagi indera, aku bagi naluri, aku bagi kepada segala kekuatan-kekuatan rohani supaya dia dapat kenal aku. Tapi kita tak guna pakai. Tak kenal Tuhan. Nampak tak? Menentang lagi ada. Kubur lagi Tuhan. Patut bakar kekal sama lama. Nampak? Patut bakar pun. Tahu apa? Yang kita wajib orang kafir kena bakar. Hancur selangkah lama pasal tu. Nampak? Tuhan dah bagi indera kita cukup. Ya. Fitrah yang begitu luas. Fitratul lati fataran nasa alai la tabdila khalqillah. Tuhan kata tadi kan. Jadi kita tak guna pakai fitrah ni. Artinya tak mencari jalan mengenal Allah. Syirik lagi sembah benda lain daripada Allah. Patut dibakar. Selama-lama kekal dalam neraka. Nampak tak? Tak taruh, tak harus. Biar mereka hidup mereka. Nampak? Itu dia. Itulah kita. Jadi kita sendiri lah. Kalau tak kuasai ilmu ni tuan-tuan. Adalah suatu penderhakaan yang cukup besar kita kepada Allah. Nampak tak? Suatu penderhakaan yang cukup besar. Tu, maka tu ada U-turn. Hidupnya ada U-turn. Kena mati ya. Betul tak? Dah berjalan jauh. Berapa ratus tahun tak kira. Kena patah balik kepada Allah. Balik kepada asal umur kita. Umur kita nil. Nampak ya? Balik kepada nil. Kosong. Ya. Itu kita nak faham dah. Jadi pendek kata dia kena faham sampai begitulah. Itu kata Allah. Jadi kun fayakun ni diambil daripada situ. Ulama mengatakan Allah ada sifat takwin. Sifat takwin ni tambahlah. Ya, iaitu sifat yang bertindak sebagai bekerja. Ya. Semata-mata kerana rahimnya Allah, rahmannya Tuhan kepada makhluk. Bukan kewajiban. Bukan sebagai kewajiban Allah kena buat kita. Tu, ini macam orang tablik duduk ceramah. Tu saya tegur masa duduk ceramah lah. Ajak keluar 3 hari, ajak keluar 40 hari, nampak tak? Jangan takut keluar, nampak tak? Rezeki Tuhan wajib bagi kat kita. Jangan takut keluar. Anak bini kita tinggal, keluar, jom keluar 40 hari. Kita keluar 40 hari. Jangan takut, anak bini kita, Tuhan wajib bagi rezeki kat kita. Itu dia. Siapa nak wajibkan Tuhan bagi rezeki kan? Silakan azan, silakan muazzin dengan segala hormat. Allah. Allah. Asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan. La haula. Allah.
Allah. La ilaha illallah. Haula. Syafa'atil qiyamati bi rahmatika ya Rahman. InsyaAllah nah, kita sambung nanti bab dalil ni. Dalil nakli kita ambil balik dalil nakli ni untuk pengajian kita pada akan datang bulan depan insyaAllah. Kita masuk tafsir masa kita dah belarat jalan ni. Tafsir kita lihat ayat daripada surah Jin lagi. Masih surah Jin lagi. Yang ni balik kepada ujung ayat 6 ya. Ayat 6 yang beri erti bahawa manusia berlindung kepada jin ya. Ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Itu ayat dia. Dan sungguhnya adalah laki-laki perkalangan manusia memperlindungkan diri kepada beberapa laki-laki pada jin. Maka mereka itu telah jadikan mereka menyombong, kacau balau. Jin jadi sombong lah. Sebab jin ni makhluk yang lebih lemah daripada kita. Maka tu Allah tak bagi kita gabung dengan mereka. Kita tak boleh tengok mereka, tak dapat melihat mereka. Sebab mereka lemah. Ya? Bila mereka lemah, kita tengok mereka lemah, mungkin kita akan hina mereka. Kalau Allah zahirkan jin tu kita boleh nampak tuan-tuan. Kita akan hina jin tau. Pertama kita akan hina bentuk rupa dia. Walaupun rupa dia rupa manusia, tapi tak seperti manusia yang sempurna. Ya, bentuk muka, parah muka apa semua berlain. Ya. Itu di antara sebabnya Tuhan tak bagi kita nampak jin. Dan depa pula jin ni, depa kalau jumpa orang-orang yang soleh, istimewa orang-orang yang soleh, depa lari. Depa tak boleh duduk dekat. Depa malu. Ya. Kalau sembahyang, dia jadi makmum, dia tak jadi imam. Kalau ilmu, dia jadi murid, tak jadi guru. Nampak tak? Dia tu lemah. Jadi kita duduk bergantung apa kat dia? Duduk ambil dia jadi khadam, tu tak betul. Ya? Itu dia. Jadi maka itu dia kata di sini, dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka sebut. Suatu riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa jin Islam, jika berjumpa dengan manusia yang Muslim, jin itu segan dan lari. Ini mengikut riwayat Abdullah bin Abbas, ada hadis. Ya. Jin Islam kalau jumpa orang-orang Islam, dia lari, dia malu. Kalau sembahyang, jinlah yang jadi makmum di belakang, bukan manusia. Dan dijelaskan pula bahawa jin itu sangatlah segan kepada manusia, baik jin yang kafir maupun jin yang Islam. Dia segan ke manusia, nampak? Dia tengok kita sempurna. Dia tengok kita sempurna sangat. Daripada paras fizikal bentuk kita, budaya hidup kita, ya. Dia jadi malu, jadi segan. Nampak? Itu dia. Ya, inferiority complex sentiasa ada kepada golongan jin. Tu nak. Itu sentiasa ada. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, jin sendiri yang memberi ingat bahawa ada laki-laki daripada kalangan manusia memperlindungkan diri kepada laki-laki daripada kalangan jin. Akibatnya ialah kekacau balauan fikiran. Maksud Allah menaikkan darjat kita mendekati Tuhan menjadi orang yang bertakwa sehingga lebih mulia di sisi manusia. Nampak tak? Inna akramakum ma'inal ataqakum. Dalam ayat ini adalah manusia, bukan jin. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling takwa. Nampak tak?
Ayat ini dituju kepada manusia. Kum di sini adalah manusia, bukan jin. Itu dah. Itu yang kata tadi ini. Sebab kita lah yang sempurna, paling kukuh, yang paling wajar untuk menanggung beban syar'i, tanggungan taklif. Kita lah yang paling indah, yang paling betul, yang paling tepat. Jadi maksud Allah naikkan derajat, bahkan disuruh agar berdoa memohon kepada Tuhan, bukan saja menjadi orang yang bertakwa, bahkan menjadi imam pula bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini kita minta doa. Jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Cantik tu. Kan doa. Rabbana habla min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu fadilah. Ya. Minta zuriat kita zuriat yang soleh dan jadilah kita ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan imam muslimin, imam orang yang bertakwa. Hebat tu. Itu dia. Maka tu bila jadi imam, dia kena pesan lah. Ittaqullah. Tu kena naik 1 minggu sekali. Khatib kena bagi tahu. Nampak tak? Jadi rukun tu. Rukun khutbah. Itu dah. Jadi makanya dia kata di sini disebut bahkan menjadi imam bagi orang bertakwa, bukan menjadi khadam jin dan syaitan. Khadam ni ada, mungkin tak ada khadam ni kan. Khadam ni ada 3 jenis khadam. Satu khadam yang memang daripada manusia lah. Dia ambil satu orang, dia jadi khadam dia kan. Tolong buat kerja kat dia, jadi pecacai dia. Khadam lah tau. Itu khadam manusia. Tak apalah. Buat elok-elok. Jangan kita kasar, jangan zalim ke mereka. Berlaku adil, biasa tunjuk kasih sayang. Nabi pun ada juga khadam ni. Dan tak ada. Tapi Nabi tak buat dia khadam. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baby lagi, duduk merah lagi ya. Putih-putih tali pusat, mak dia bawa mereka Nabi. Dia letak di ribah. Ya Rasulullah, hamba serahkan anak ini, budak ini kepada Tuhan. Jadi kalau sebagai khadam Tuhan, tu dah nampak. Buatlah apa pun kat dia. Ya. Macam Maryam diserahkan kepada Baitul Maqdis. Siti Maryam serah Baitul Maqdis sebagai khadam, tapi dia perempuan, dia buat macam mana? Dia ingat laki-laki, mak dia ingat laki-laki, rupanya perempuan. Ya. Anas lebih special lagi. Serah kepada Rasulullah tu. Bukan khadam Masjidil Haram. Khadam jadi Rasulullah. Tapi dia kata Anas, 10 tahun aku berada dengan Nabi. Rasulullah tak pernah kata cih pun kat aku, tu dia. Suruh pun tak pernah, tegah pun tak pernah, cih pun tak pernah kata. 10 tahun tu dia. Sebab Nabi buat dia macam anak. Nabi itu murabbi. Sebab tu kita kenal sifat murabbi. Ya? Seorang guru ke, seorang ketua ke, seorang imam ke, seorang khalifah. Dia kenal sifat murabbi. Murabbi. Baru jadi. Ya? Tak cukup hanya jadi mu'alim saja, tak mau. Kena jadi murabbi. Ya? Itu dia. Kemudian mujahid. Kena ajak dia berjihad. Nampak tak? Kena ajak dia berjihad. Ya, seorang ketua mestilah melazimkan orang bawahan dia berjihad, bersungguh-sungguh. Nampak tak? Itu. Kemudian barulah jadi mursyid. 4 murabbi, muallim, mujahid, mursyid. 4. Itulah Rasulullah. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Itulah para ulama mu'tabirin. Jadi kita faham. Boleh ambil ya? Baik. Jadi makanya memang ada jin kafir dan ada jin yang Islam. Jadi khadam ada 3. Pertama khadam manusia, kedua khadam jin. Khadam ni orang ambil jin bagi khadam ni. Nampak tak? Orang ambil jin bagi khadam dia. Tolong cari tu, tolong cari ni, tolong buat tu, tolong buat ni. Tolong bawa ni. Nampak tak? Bila aku ceritakan Mak Aladdin kan? Aladdin. Cerita Aladdin. Aladdin ni bukan cerita dongeng, bukan cerita betul. Antara kisah dalam 1001 malam. Ya, apabila kerajaan Islam Spanyol khususnya menguasai seluruh empire Islam, dikuasai oleh raja-raja yang begitu mabuk dalam hiburan, mabuk dengan hiburan. Dia perkaranglah cerita 1001 malam. Dan cerita 1 malam tu masuk cerita Abu Nawas pun ada dalam tu kan.
Ada lagi cerita apa? Ni cerita ni. Cerita Laila Majnun. Ya. Itu masuk cerita 1001 cerita ni apa? Yang kita bawa cerita Aladdin kan. Mana ada Aladdin? Itu tak ada. Tu. Ini semua gambaran-gambaran khayalan-khayalan sebagai hiburan raja-raja. Suruh cerita, dia pernah dengar. Panggil orang tukang cerita. Raja-raja tu dengar. Khalifah-khalifah Islam dulu. Itu yang jatuh Islam tu. Nampak tak? Lepas sudah alih kepada hiburan, kepada keduniaan, kepada keasyikan, ya, kepada syahwat. Itu dia. Jadi makanya kalah Islam tu pasal itu. Jadi makanya jin yang ketiga khadam. Ni yang ketiga ni khadam betul. Khadam ni kita tak boleh ambil dia buat khadam. Nampak tak? Dengan izin Allah. Khadam ni dia rendah pada malaikat, tinggi pada jin. Ini Allah buat sendiri. Khadam ni untuk semata-mata kerana bukan untuk kepentingan Allah dah. Ya, untuk memuliakan antara ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya ada pada Al-Quran saja, tidak ada pada lain. Nampak tak? Dia ada pada ayat-ayat Al-Quran tertentu. Surah Yasinnya, ada khadamnya, ya. Ahmad Darbi khadam kepada surah pada ayatul kursi, Sayyidul Kandiyasi, ya, khadam kepada surah Ikhlas, Abdul Wahid, itu dia, ya, khadam kepada surah Al-Fatihah, khadam kepada ayat 128-29, khadam kepada ayat 6, ayat 7, ya. Khadam-khadam ni bukan kita boleh panggil dia buat kerja kita, tak boleh. Khadam tu untuk ayat tu. Kalau kita lazim dengan ayat kursi, kita baca ayat kursi, kita suka ayat kursi untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, jangan ada tujuan lain. Baca ayat kursi semata-mata untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kemuliaan surah itu mendahirkan sifat-sifat ketuhanan yang luar biasa yang kita dapat hayati. Ma'rifah kita tinggi. Baru kita akan dapat, ya, nikmat di mana Allah akan izinkan, ya, untuk kita diberi bantuan pertolongan. Maka tu datang khadam. Nampak tak? Khadam ni. Khadam ayat kursi. Boleh buat. Kalau kita ada masalah, kita ada persoalan, apa-apa, kita minta tolong kepada Allah langsung. Bukan minta kepada khadam tu. Minta kepada Allah. Ya Allah tolong. Dengan kebesaran kemuliaan ayat kursi ni, ya Allah, Engkau sembuhkan. Sianu. Ya. Itu dia. Itu boleh kita amalkan. Jadi jangan kita amal untuk tujuan ayat kursi. Khadam tu, ya, khadam tu bukan untuk kita dah. Khadam tu untuk kemuliaan ayat. Ya, dia bawah pada malaikat, atas daripada atas daripada jin. Atau khadam tersendiri, ya. Allah saja amat mengetahui dan Allah bagi bantu. Nama-nama Allah pun ada khadam, zikir-zikir asma'. Asma', ya. Contohnya sifat Al-Hayyul, Al-Qayyum tu kita amal, itu ada khadam dia dah. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Nampak tak? Astaghithu bi rahmatika astaghithu wa bi quwwatika asta'inu. Kita amalkan, ya. Ayat ini kita buat 1000 sehari. Kan? InsyaAllah kalau ada masalah, apa-apa kesulitan, ada bantuan. Bantuan tu datang dengan khadam dia. Nampak? Itulah. Kita tak boleh panggil khadam tu lah. Itu dia, tak boleh belah, tak boleh panggil, tak boleh kawan, tak boleh kontrol. Bukan kita punya. Dia surah tu punya. Untuk Allah. Allah sendiri yang tak mari. Bukan kita. Ya. Jadi itu. Ada seorang ni cerita. Dia nak periksa ni di Azhar ni. Perempuan lah. Seorang anak. Puteri kita seorang penuntut Azhar. Ya. Besok nak periksa. Malam ni dia kena penyakit perut. Dalam perut. Ya. Kita cek tengok perut dia tu macam seolah-olah macam ada barah. Ya. Perut tu. Dia jadi secara mengejut. Pasal buat operation. Bila buat operation, besok tengah darah. Tak boleh rasa. Ya. Telefon bapak lah. Bapak di Pulau Pinang. Kalau nak buat besok tak boleh rasa lah. Biarlah. Nak kena tanggung pula lah. Bapak pun minta, tolong Ustaz. Ustaz cakap pasal banyak ni kelebihan-kelebihan ayat-ayat ni, tolong Ustaz buatlah sembahyang hajat begitu ini supaya
budak ni sihat, besok boleh ambil paksa. Tak apa. Kita amal ayat kursi lah. Amal ayat kursi 300 kali. Saya buat 300 kali sembahyang hajat, minta kepada Allah. Tolong bantu ya Allah dengan kebesaran kemuliaan kalammu yang qadim ya. Bertolongkanlah budak ni. Ada orang mai jumpa di sana. Dia duduk tidur tu orang tu mari. Lah. Dia kata punya cantik, besar, dia kata tak kenal. Besar, sama tinggi dengan siring. Nampak tak? Orang tu lari dekat dia, buat tangan dia. Main kuat atas, main tangan dia kuat. Besok cek perut apa tak ada. Masuk puasa. Dia telefon. Pak, clear semua Pak. Doktor pun heran. Macam mana boleh hilang semua ni? Siapa habis kat dia tu? Ini kerja Allah. Allah hantar. Nampak tak? Itu ayat kursi. Itu kelebihan ayat kursi. Ya, 300 Kalau ada apa masalah, buat 300. 300. Ya, 300 lah. Buat dalam sembahyang, kalau duduk dia nak. Kalau duduk 300, 400 dia nak. Ya. Buat dalam sembahyang. Buat sembahyang, kita buat sembahyang 10 rakaat. Bagilah. Nampak? Setiap rakaat kita ambil 15. Ya, 2 rakaat 30. 10 rakaat 300. Itu dah. InsyaAllah. Kita pun tak mengantuk. Dapat pahala. Baca pula dalam sembahyang. Terus berhubung dengan Tuhan langsung. Cantik. Ya kan? Sebab Tuhan kata, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Sembahyang. Nampak tak? Kita guna cara Allah, nampak? Allah nak begitu. Sembahyang, baca ayat kursi pula dalam sembahyang. Allah. Tentu kalau ada problem, ada masalah besar, apa-apa masalah yang perlu buat sembahyang. Dia lebih kepada sembahyang hajat lah. Lebih kurang sembahyang hajat. Tapi kita tak payah niat hajat lah. Ya? Niat sembahyang. Aku salli raka'atain. Cukup aku sembahyang 2 rakaat. Baca ayat kursi, ya. Kita Fatihah. Nanti sampai dapat 300. Kemudian kita doa kepada Allah. Minta bantuan tolong. InsyaAllah, akan datang. 2-3 kes dah saya buat ni. Yang jadi berat-berat. Semuanya Allah Ta'ala tolong. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid kita tak lari. Kita tak minta kat kadam dah. Kita minta terus kepada Allah. Allah atau cara mana? Fa'alul lima yurid. Dia buat apa dia cara yang dia mau, dia kendaki. Sambung ya. Sambung sikit. Ya. Oleh itu amat janggal kalau manusia melindungkan diri kepada jin, tentu saja kacau balau, dia kata. Tadi ya. Dalam ayat tengah kita tafsir ni, jin sendiri memberi maklumat, kata ada manusia yang minta pertolongan kepada jin. Ya. Sedangkan yang penting adalah Allah Ta'ala perlu. Maknanya kita kena perlu minta hanya kepada Allah. Mujahid mentafsirkan sebagaimana tujuan kita, iaitu kerana manusia melindungkan diri kepada jin, maka jin itu jadi sombong. Dia lemah. Kita minta tolong kat dia macam naik dia sombong. Kita tak kenal apa. Itu ya. Itu kita faham. Jadi hakikat kita kena faham kenapa Allah Ta'ala lindung. Saya sebut tadilah. Kenapa Allah lindungkan jin daripada pandangan mata kita. Kerana dia lemah. Lemah serba-serbi. Maka tu kita dilindung. Allah lindungkan kita, jangan tengok dia. Sebab manusia ni dia akan ada sifat angkuh. Itu kacau. Sifat angkuh, sifat ujub ada kat kita pula kan. Kita tengok dia lemah, kita nanti hina dia. Teruk apa ni. Nampak ni. Dia nampak berserangkit dia. Terus sembahyang jemaah dipaduk dengan kita sekali kan. Ya, kita nampak dia. Ya. Awak teruk apa ni. Nampak. Sekurang-kurangnya kita akan pandang dengan pandangan yang sinis. Agak tak sihat. Itu kat Allah lindung kalau tak nampak. Dia nampak kita. Ya, nampak kita. Jadi kita kena jagalah. Bila kita nampak kita pula, tiap kali bila kita nak buka aurat, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru buka aurat. Jangan buka aurat tak baca. Kalau buka, dia nampak kita habis. Masuk bilik ayak, buang kain. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru buang kain. Baru dia nampak kita. Dia pula nampak pelik pula. Dia nampak kita. Dia pula nampak kita. Ya. Tu dia lah. Nak buang kain, nak buka baju, nak buka aurat, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi, ini hadis. Ini bukan petua ulama ni. Saya nampak ni hadis Rasulullah. Sahih
Rasulullah sendiri suruh. Nampak tak? Setiap kali kalau kamu nak buka kain, nak buka aurat, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka, buang kain, insya-Allah. Maka Allah lindungkan jin tak nampak aurat kamu. Itu dia, nampak? Boleh ha? Masa tahap tu Nabi ajak ni sana. Tu lah, tu kena jaga lah. Baik. Mujahid menafsirkan sebagai terjemahan kita tadi, tetapi Qatadah, Abu Aliyah, Rabi' dan Ibnu Zaid mentafsirkan oleh kerana manusia telah pergi melindungkan dirinya kepada jin, dia pun diperbodohkan oleh jin sehingga kian lama fikirannya kian kacau dan kian lama fikiran kian takut kepada jin, padahal Allah menentukan tempat takut hanya kepada Allah. Ya, Sa'id bin Jubari menafsirkan bahawa lantaran si manusia perlindungkan diri kepada jin, bertambah lama, bertambah condong, manusia tadi menjadi kafir. Nampak? Habis dia tak bergantung kepada Allah lagi. Qurtubi dalam tafsir menegaskan, tidak tersembunyi lagi bahawa pergi melindungkan diri kepada jin bukan kepada Allah adalah syirik dan kufur. Nampak? Adapun orang-orang yang berdukun yang katanya melihara jin Islam, jin itu katanya boleh disuruh-suruh, ya, boleh disuruh-suruh. Malahan boleh disuruh mengambil mutiara ke dasar laut. Kalau dicari benar-benar fakta kenyataan di berita ini tidaklah bertemu pangkal yang benar dapat dipertanggungjawabkan. Itu dia. Itu dia pernah cerita tuan-tuan kan. Keadaan macam mana pakai khadam jin ni. Tidak juga mustahil bahawa ada jin disuruh Tuhan berkhidmat kepada manusia, tapi hanya kemungkinan saja. Yang terang beralasan baik daripada Al-Quran atau daripada hadis-hadis bahawa malaikat boleh disuruh Tuhan mengawal manusia. Cukup kita ada malaikat yang jawal kita. Malaikat hafazah. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Ada 3 kumpulan malaikat yang duk jaga kita. Pertama hafizin, kedua kiraman, ketiga katibin. Nampak tak? Ya? Kirama ni dia jaga mulia, dia mulia kita. Kalau kita tawaduk, dia angkat kepala kita. Kalau kita sombong, dia tekan kepala kita. Itu malaikat kirama. Nampak tak? Katibin yang tulis amalan kita. Itu kumpulan katibin. Ya? Kita cek balik dalam senarai, malaikat 44 orang ada semua ni. 44 malaikat, orang Melayu kan tu. Minta simpang malaikat 44. Bukan simpang lari malaikat, minta simpang dengan bantuan 44 malaikat. Itu minta simpang daripada berlaku sebarang barang kemungkaran, berlaku sebarang kesilapan, berlaku sebarang balak musibah dengan 44 malaikat ni kawan. Itu dia. Banyak sudut lah. Kan? Jadi kita yang duk jaga kita lah ni ada 3 kumpulan. Pertama malaikat hafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Bagi kamu ada malaikat hafizin. Tuhan kata, nampak? Dia pelihara jaga kamu. Dia lah jaga darah kamu berjalan, jantung kamu berdenyut. Nampak tak? Jantung kamu boleh berdenyut, nadi berdenyut, jantung berdegup. Nampak tak? Darah boleh berjalan, lari darah. Ya. Ya. Dapat cahaya mata itu dan ini. Itu malaikat hafazah yang jaga kita. Sampai ke lubang telinga kita pun jaga, tak masuk. Tak masuk lipas. Ya. Bukanlah masuk lipas, dia tak jaga tak? Ya, yang kedua, kirama. Kirama ni yang memuliakan kita. Memuliakan kita. Manusia itu manusia. Lakat karamna. Bani Adam, kami memuliakan Adam. Muliaannya dah. Allah hantar malaikat kirama. Berapa ramai kita tahu malaikat kirama. Ada ulama mengatakan sampai 99 malaikat kirama yang jaga kita. Memuliakan kita. Ya, itu dia. Apabila kita memuliakan Allah, kita memuliakan Al-Quran, memuliakan Islam, memuliakan Nabi, memuliakan dengan segala akhlak-akhlak Nabi, maka akan adalah kemuliaan ni. Nampak? Dan yang ketiga, katibin. Katibin ni dipalah catat kita punya amalan, gerak-geri kita, monitor kita. Nampak? Ya? Yang baik maupun yang buruk. Itu kena faham. Ya? Kemudian dalam keadaan itu pula ada raqibun atid. Raqibun atid ni pula ada dia punya fungsi pula. Bukan hanya tulis saja dah. Ya? Banyak sudut. Banyak lagi kerja raqibun atid dah. Kita tahu kita tulis kiri kanan ni lah. Ya, lebih daripada tu lagi. Ya. Sampai kita mati duduk di kubur. Di kubur tu penuh daripada. Kubur apa? Tu di kubur tu penuh daripada. Kirman katibin. Nampak tak? Sebab tu bila orang berlalu berjalan. Allahumma bihaqqi Muhammad wa Muhammad adatu azibah hadzal mayitin. Nampak tak? Cuba baca doa tu. Ya. Malaikat amin tu.
Kalau Allah izin kita boleh dengar orang kata amin. Dengan kerana hak, dengan hak dengan hak Allah, dengan hak Allah, dengan hak Nabi SAW, ya Allah, engkau ampunkanlah segala mayat-mayat dia. Kemudian kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Besok mayat duduk tunggu kita, kubur duduk tunggu kita, di ni bila nak mayat lah. Sebab pahala dia besar. Punya pahala tu besar, melimpah-limpah. Itu malaikat apa jaga tu? Raqibun Atid. Sebab bila mati seorang, Raqibun Atid minta kebetulan nak naik langit. Kami dah habis servis dah. Kami nak naik ke langit boleh. Tuhan kata lah, pergi duduk di kubur juga. Pergi duduk di kubur, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Nampak tak? Mohon ampun kepada mayat tu. Itu dia. Ya? Kalau dia tiap soleh, kalau dia bukan soleh, dia kafir, kutuk laknat dia sampai mati. Itu dia. Sampai Nuh, sampai kiamat. Duduk kutuk laknat dia kubur. Tapi kita buat juga tahlil, jangan tak buat lah. Betul tak payah buat tahlil lah. Malaikat tak ada kubur. Ya. Tu, kita punya kewajiban kita buatlah, minta doa. Itu dia kelebihan Raqibun Atid sampai ke situ, nampak? Ya, itu hadis Rasulullah sahih. Sebab tu kita kena tengok ada kitab khas tu, bukan Raqibun Atid, ya. Itu dia. Kita tahu kata tulis kiri kanan ni lah. La. Sampai tu kita mati pun dia duduk di kubur kita. Nah. Mohon ampun kepada orang yang saleh, orang yang beriman tadi. Tasbih, tahmid, tahlil sampai kiamat. Itu dia. Ya. Maka tu kena jaga. Nak jaga Raqibun Atid, jaga dua sunat. Dua sunat. Apa kalau mau nak ambil hati, kata ambil hati ya. Nak dapat perhatian Raqibun Atid ni, ya. Dua sunat jangan tinggal. Pertama sunat subuh, kedua sunat ba'diyah maghrib. Jangan tinggal. Ada hadis Nabi tu. Barang siapa meninggalkan sunat ba'diyah maghrib, dia telah menyakitkan Raqibun Atid. Itu dia. Ada hadis tu. Ada hadis tu. Ya, itu dia. Barang siapa meninggalkan ba'diyah maghrib, sunat ba'diyah maghrib, dia menyakitkan Raqibun Atid. Nah. Kita tak bawa kitab, kita nak bawa mari lah. Ya. Itulah. 800 tahun dulu punya kitab. Ya, itulah. Dekat dengan tabi'in, dekat dengan sahabat-sahabat Nabi lagi. Ya. Kita dapat faham ya. Betapa dekatnya kita dengan mereka. Baiklah. Jadi kita tak perlulah minta bantuan jin ya. Allah Ta'ala hantar malaikat punya ramai mari kat kita tu. Ya. Bersama-sama kita. Ya. Dan semua sudut, semua aspek. Tiap-tiap kali baca Quran, malaikat turun. Sama dengan kita ramai. Ya. Tu ya. Habis-habis sembahyang aja kita duduk tempat kita tu jangan berubah. La ilaha illallah 10 kali yang tu dulu kemudian nak bangkit-bangkit lepas tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian baru bangkit. Nak pindah tempat. Jangan pindah tempat. Pindah tempat habis tak dapat kontak dengan depa. Depa lari nampak. Depa tak mai lah. Depa akan tunggu kita di tempat kita. Bagi salam duduk tentu dulu. Nampak tak? 10 kali la ilaha illallah wahdahu. Lepas tu baru bangkit. Nak pergi mana pergi lah. Nak keluar nak balik lah. Nampak? Maknanya kita sudah dapat doa rahmat malaikat. Nampak tak? Dapat doa rahmat malaikat. Nampak ya? Itu antaranya. Ya, kadang orang tak faham. Bagi salam bagi ubah duduk di belakang. Ubah tempat. Habis tak dapat rahmat tu. Dia tak dapat janji itu. Malaikat nak tunggu tasbih tu. Yang ni tahlil, dia nak tunggu 10 tahlil sebelum kita baca tu. 10 benda dia nak tunggu. Lepas sembahyang istimewa sembahyang subuh, asar, maghrib. 3 waktu ni. Kalau tak buat 5 waktu lah. Paling-paling kurang 3 waktu lah. Ya. Lepas subuh 10 kali. Lepas asar 10 kali. Lepas maghrib 10 kali. Baru kita ubah cepat. Wallahualam. InsyaAllah takat tu lah kot. Boleh ya. Bila hadar yang bersabarat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi al-kiram al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين مسبب الأسباب ومعتق الرقاب الرحمن الرحيم رحم المؤمن منزل الكتاب مالك يوم الدين ملكه لا يغنى وهو السريع الحساب إياك نعبد عبادة متوكلا على رب الأرباب وإياك نستعين تعبد من النقم ومن أشد العذاب اهدنا الصراط المستقيم هداية داود الذي أنزل بحق نعم العبد إنه أواب صراط الذين أنعمت عليهم عبد بكر بنعم يوم الحساب غير المغضوب عليهم فالمغضوب عليهم هم الكفرة الجاهدون لنتج الصواب ولا الضالين الذين أضللت واعتمست واعتصمت على قلوبهم حتى لا يعرفون الباب آمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فارج عن أمة حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل سكينة مطمئنة في هذا المجلس مباركة بساعة الإجابة يا رحمن يا رحيم يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم على جمالك ورسولك محمد النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.